Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan semoga kasih sayang dan rahmat Allah sentiasa tercurah kepada kita dan keluarga kita semua. Amin. Salam perjuangan, salam hebat, salam satu agenship Nusantara. Bersama saya sekali lagi Imran Hadi dari Agent to You dan Agent Legend. Baiklah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas sokongan anda dan perkongsian ilmu yang saya buat ni hanyalah satu niat kami agar anda dapat manfaatkan, dapat gunakan dan boleh berkongsi lagi dengan lebih ramai orang agar dapat manfaat daripada segala ilmu, kerana ilmu ni nyata datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi hari ini saya telah berkongsi dalam sesi-sesi terdahulu beberapa perkara-perkara ataupun poin-poin penting, perkara yang kita kena ambil berat, yang kita kena tahu dan faham agar kita lebih yakin dan kita boleh memacu kejayaan kita dengan lebih padu dan jitu. Jadi hari ini ada satu lagi topik yang penting yang perlu anda tahu. Kurang lebih masa yang singkat ni saya harap anda dapat berikan penumpuan yang penuh dan juga dapat memberikan fokus. Semoga apa persoalan di minda anda bakal terjawab insya-Allah. Baiklah. Dalam dunia ejen stokis yang saya ceburkan diri baru masuk ke tahun ke-20 yang saya pernah berkongsikan bahawasanya saya mula daripada bawah. Mula daripada bawah sehinggalah hari ini Allah berikan satu rezeki kepada saya. Boleh kita membantu usahawan, pemilik produk, founder dan pengusaha bisnes untuk sama-sama memperjuangkan dunia arena ejen stokis ni dengan berkongsikan rezeki dengan orang lain, dengan membantu menyampaikan ilmu-ilmu peningkatan kendiri dan self-development. Tetapi kita juga harus faham bahawasanya apakah key activities ataupun apakah perkara pokok, perkara yang penting yang perlu dilakukan oleh seorang ejen, seorang stokis maupun leader. Inilah dipanggil satu proses dalam dunia ejen stokis yang mana perkara ini perlu kita kuasai dan kita lakukan setiap hari. Kerana apa? Kerana sekiranya kita ingin improve atau perbaiki satu perkara, tidak semestinya kita perlu berubah 360 darjah dan terus ubah segala-galanya 100%. Kita barangkali boleh gunakan teknik yang kami sentiasa kongsikan dalam coaching seminar kami, iaitu hari ini kita hanya berubah atau upgrade diri 1% saja. Supaya setiap hari kita akan berubah mengikut saranan baginda junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah pernah bersabda, sungguhnya hari esok lebih baik daripada hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik pada hari ini, dan sudah pasti hari-hari yang bakal mendatang lebih baik pada hari sebelumnya. Itulah orang yang berjaya. Jadi sebenarnya untuk menjadi orang yang berjaya dalam dunia ejen stokis ni, kita kena terus ikut saranan Nabi SAW agar kita sentiasa menjadi orang yang lebih baik daripada semalam. So macam mana kita nak create habit itu? Macam mana kita nak create budaya tu? Hari ini saya memberikan tips kepada anda. Kita dipanggil 5S. So lakukan, buat jari anda macam ni, 5S. Okay? Kalau sebelum ni saya ada kongsikan 5P. Tapi hari ini kita 5S. Apa tu 5S? Ini adalah key activities. Aktiviti-aktiviti penting yang perlu dilakukan oleh seorang ejen, stokis, dropshipper setiap hari. Tidak boleh tidak. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya, inilah sebenarnya kunci dia. Inilah sebenarnya rahsia dia. Di mana semua mereka yang berjaya dalam industri ini mengamalkan perkara ini. Baiklah, terus kita saja masuk kepada S yang pertama. 5S. S yang pertama adalah dipanggil self-experience. Self-experience, iaitu satu pengalaman diri sendiri. Bagaimana kita ingin berkongsi sesuatu produk, sesuatu servis sekiranya kita sendiri belum mengamalkan dia.
belum pernah menggunakan, belum pernah merasai kehebatan atau segala tindak balas, belum pernah kita ulangi kita rasakan pengalaman tu. Bagaimana kita nak merasakan perkara tersebut, apatah lagi kita ingin kongsikan kepada prospek dan orang lain. Nyata kegagalan mungkin akan memanggil dan akan menjemput kita. Sebab itu teman-teman, hari ini S yang pertama ni sangat-sangat penting. Ramai orang terlepas pandang. Ianya perkara yang bukan susah, ianya mudah, tetapi ramai yang mengambil mudah. Sebab tu S yang pertama, self experience. Kalaulah anda menjual produk F&B, kopi sebagai contoh, maka kopi tu anda perlu minum setiap hari. Kalau anda menjual produk kosmetik, maka anda lah perlu menggunakan produk itu dan rasai dia punya kemanisan, rasai kehebatan dia. Kalau anda menjual produk apa? Produk sebagai contoh kesihatan, anda lah yang kena consume produk kesihatan tu. Rasailah perbezaannya. Dari situ, anda akan rasa tahu, akan rasa percaya, anda akan lebih yakin, dan keyakinan inilah yang anda bakal kongsikan kepada orang. Sebab tu teman-teman, ramai di kalangan kita gagal, bukan sebab tak pandai, bukan sebab tak hebat, bukan sebab apa-apa pun. Tapi kerana kita belum lagi lakukan S yang pertama ni, iaitu self-experience. Diri sendiri merasai pengalamannya yang tak tergambarkan oleh sesiapa pun. Hanya kita saja boleh berkongsinya. Sebab itu self-experience ni juga boleh kita kembangkan kepada orang yang kita sayang, pasangan, anak, ibu ayah, ipaduai, saudara mara, dan mereka berkongsi dengan kita dan ianya menjadi pengalaman kita juga. Dengan hanya perkara ini saja, kita telah boleh bermula untuk berkongsi ke fasa seterusnya. Baik. Yang kedua, S yang kedua adalah schooling. Schooling, iaitu menuntut ilmu. Di dunia kalau nak berjaya dengan ilmu, kalau nak mencapai akhirat dengan ilmu, jika kita inginkan kedua-duanya, juga wajib dengan ilmu. Apatah lagi dalam bisnes. Sebab itu, walaupun dah ada self-experience tadi, kita belum boleh lagi kongsi dengan orang dan akan hilang keyakinan kita bila orang akan mematahkan segala apa yang kita kongsikan. Dan kita akan jatuh dan akan kecewa. Kerana apa? Kerana ilmu belum mapan dan mantap di dalam minda dan dada kita. Sebab itu hari ini, saya di Agent Legend bersama Tuan Safir Mahmud, kita sentiasa menganjurkan, kita sentiasa menyarankan agar semarakkan lagi, mengimarahkan lagi majlis-majlis ilmu. Bukan saja dari sudut zero cost online marketing, digitalnya, tapi dari sudut apa? Ilmu-ilmu sales, ilmu-ilmu dalaman, ilmu leadership, kita perlu terapkan. Kerana bila sudah adanya ilmu, barulah kita seumpama seorang pejuang yang diberikan senjata, diberikan topi, diberikan baju kalis peluru, kita telah bersedia untuk berjuang di lapangan dan kita berkongsi dengan ramai orang dengan niat lillahi ta'ala. Baik, jadi yang ketiga, S yang ketiga adalah sebenarnya yang ketiga adalah sharing. Sharing, berkongsi. Ingat, kita bukanlah salesman, saleswoman. Kita akan tertekan dengan mencapai segala-segala target. Sekiranya kita fikir, kita lihat muka seseorang, kita niat nak jual, itu adalah niat yang salah. Kita sebenarnya perlu niat, saya selalu kongsikan 3B. Apa dia? 3B. B yang pertama, niat untuk bantu. Yang kedua, untuk berkongsi. Yang ketiga, untuk beri manfaat. Bila kita buat perkara ini, maka kita akan rasa happy, rasa selesa, rasa seronok untuk berkongsi. Dan bila kita dah berkongsi dengan self-experience yang kita kongsi, dengan ilmu yang kita ada, akhirnya Allah takdirkan orang itu menolak kita. Maka yang rugi bukanlah kita, teman-teman. Yang rugi adalah insan tersebut. Kemungkinan Allah belum buka lagi pintu hati dia. Dan kita doakan beliau, semoga satu hari nanti beliau akan bersama kita untuk menggunakan produk atau servis kita, mahupun bersama-sama kita berjuang dalam sistem agent stokis di arena yang kita sedang usahakan. Baik, jadi sebab itu sharing hanya dilakukan
setelah mempunyai schooling, S yang kedua, ilmu, dan setelah ada self-experience, pengalaman diri. Dan S yang keempat adalah selling. Barulah bermulanya proses menjual. Itu pun bukan sebab kita ingin jual, tetapi kerana apabila kita telah lengkap 3S yang pertama tadi, maka insan yang kita kongsikan tu telah pun setuju, telah pun rasa cukup ilmu fakta yang dia perlukan untuk membuat keputusan, dan rasa ada keprihatinan daripada kita, maka berlakulah satu proses jualan. Ia akan berlaku secara tersendiri kerana pintu hati manusia dibuka oleh Allah Subhanahu Taala, bukannya kita. Sebab itu selling, proses S yang keempat ni akan berlaku secara natural, secara semula jadi. Bahkan satu hari nanti, in long term, orang-orang yang kita dah kongsikan ini akan bukan saja loyal kepada kita, tetapi mereka akan refer kepada orang lain. Kerana apa? Kerana perkara yang saya sebut ni yang kelima, S yang kelima, iaitu service after sale. Jadi bila dah berlaku proses jualan, sale, maka kita belum terhenti di situ. Kita perlu kepada proses yang kelima, S yang kelima adalah service after sale. Kita jaga mereka, tanyakan bagaimana setelah 24 jam, kita tanya, bagaimana kak? Dah makan ke produk ni? Ada rasa apa-apa tak? Ada kesan tak? Bagaimana kalau mereka macam ada cabaran? Kita selesaikan dengan hati yang ikhlas. Betul-betul ambil berat, betul-betul prihatin, sampaikan mereka terasa walaupun hanya dalam WhatsApp atau Telegram. Sebab itu teman-teman, kita kena singkirkan minda membuat jualan. Yang kita kena letak adalah minda nawaitu 3B, bantu, berkongsi, beri manfaat, supaya setelah buat proses jualan, ramai yang tidak follow up customer-customer dia, tapi bukannya kita. Kita ambil berat, kita tanya khabar, kalau setiap perayaan kita bagi ucapan, bahkan boleh sampai kalau birthday mereka hantar kad ataupun apa saja yang kita buat supaya mereka ingat kepada kita. Sebab itu, service after sale adalah perkara yang paling penting juga dalam proses kita sebagai leader, stokis, agent dan dropshipper, kerana ianya akan menentukan sama ada mereka akan beli pertama kali dan terhenti, atau mereka akan terus membeli dengan kita kerana layanan positif kita, mesra dan ambil berat dan prihatinnya kita, dia jatuh dalam loyal customer. Ataupun lebih hebat lagi, mereka setuju dan gembira dengan kita, mereka akan refer kepada orang lain, kepada servis dan produk kita tanpa perlu kita minta. Maka anda telah mencapai makam tertinggi dalam sistem ejen stokis, iaitu dengan menguasai ilmu 5S. Jadi sebelum kita berakhir, saya ulang lagi, 5S yang pertama. S yang pertama adalah jangan lupa untuk self experience. Yang kedua adalah schooling. Yang ketiga adalah sharing. Yang keempat adalah selling. Yang kelima, yang penting adalah service after sales. Jadi teman-teman, saya rasa setakat ini sahaja. Ingat, service after sale tu jaga customer, jaga pasukan ejen dropshipper anda. InsyaAllah semua akan win-win-win dengan tanggungjawab dan amanah daripada Allah kepada anda. InsyaAllah. Jadi setakat ini sahaja perkongsian dalam sesi kali ini. InsyaAllah kalau ada manfaat, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, like dan share. Kerana perkara yang baik itu pasti ada ganjaran tidak kurang sedikit kan kepada anda, insyaAllah. Setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di Angkasa Kejayaan.